Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas pada muka surat Al-Quran, pada setiap muka surat Al-Quran. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama daripada halaman Masjid Jami' Asri Hasanil Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan berbincang, kita akan melihat, kita akan apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mushaf muka surat 451 kita pada pagi ini. Muka surat 451. Jadi yang pertamanya saya mengesyorkan, mencadangkan kepada semua yang ada ke lapangan, yang memang berada di hadapan kamera pada waktu ini, di hadapan masing-masing skrin, untuk membuka Al-Quran, membuka mushaf. Kalau sekiranya boleh, kalau sesiapa yang dalam keadaan memandu, dalam keadaan yang memang tidak membolehkan, so apakan daya. Sama-sama insya-Allah kita akan bersama-sama untuk mendengar dan melihat dan mengambil pengajaran yang terbaik insya-Allah daripada muka surat 451 sekadar yang mampu kita lakukan pada pagi ini. Tafsiran dan juga penjelasan yang saya ceritakan sedikit ini sebenarnya adalah diambil daripada, yang pertama sekali ialah daripada tafsir Jalalain, tafsir yang masyhur, yang tak besar, tafsir Jalalain. Yang keduanya ialah tafsir Al-Wasit, tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Sayyid At-Tantawi. Dan yang ketiganya saya ambil sedikit daripada Khawatir yang dibuat oleh Syekh Sya'rawi, seorang ulama besar Mesir yang baru saja meninggal. Bukan baru saja tu maknanya beberapa puluh tahun dulu lah, maknanya ulama moden yang masya-Allah, yang disegani, yang dikagumi oleh kebanyakan daripada pencinta-pencinta Islam di tanah Arab terutamanya, kerana semua recordingnya, semua tafsiran yang dibuatnya adalah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kadang-kadang dalam bahasa Ammi, dalam bahasa Fasa, bahasa Mesir. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan cuba ambil sekadar yang mampu, kita akan cuba tengok sekadar yang mampu insya-Allah. Ayat kita ialah pada hari ini surah Sofat ayat 127 sehingga ayat 153. Jadi insya-Allah moga-moga dapat bersama insya-Allah muka surat 451. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan baca dulu sedikit daripada ayat daripada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakazzabuhu fa innahum lamuhdharun illa ibadallahi al-mukhlasin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasin. Sadaqallahul azim. Ayat kita pada hari ini adalah masih lagi menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi kita telah melihat sebelum daripada ni kan, ada banyak kisah, iaitu kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim dan macam-macam lagi. Dan sekarang ini kita sampai kepada kisah Nabi Ilyas. Kita telah baca kisah Nabi Ilyas ni sebelum daripada ni, iaitu kemarin semalam kita dah baca satu part sedikit daripada kisah Nabi Ilyas ni, iaitu apa? Iaitu yang pertama, dia ni seorang rasul, kemudian dia ni telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu tempat, kita ceritakan, iaitu nama dia ialah Ba'labak sekarang ni, Ba'labak atau Bi'albak dalam bahasa dan tulisan moden. Tapi tempat ni ialah berada ke 70 km daripada Beirut sekarang ni. Beirut tu Lebanon. So Ba'labak ni adalah satu bandar di Lebanon, satu bandar yang agak jauh daripada pantai, di tengah-tengah satu tempat yang sangat-sangat cantik sebenarnya, ialah satu lembah. Kemudian tu di sini mereka yang tinggal di sini adalah merupakan orang-orang daripada Bani Israel. Bani Israel, dan diperintah oleh seorang raja Bani Israel
Bila sebut Bani Israel ini artinya ialah mereka-mereka yang telah terlepas daripada cengkaman Firaun yang dibawa oleh Nabi Musa AS, dan kemudian mereka telah, Bani Israel ini telah memerintah Baitul Maqdis, Palestin dan sebagainya, kawasan yang besar. Dan kemudian selepas daripada Nabi Daud, kemudian selepas daripada Nabi Sulaiman, kemudian mereka ini berpecah-pecah. Kemudian ada satu kumpulan daripada Bani Israel ini yang telah lari daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah mula sesat dan mereka telah menyembah satu benda, satu patung, nama dia adalah Ba'lan. Ba'lan. Jadi Ba'lan ni kita dah sebutkan semalam kan, disebutkan oleh Al-Quran. Jadi daripada perkataan Ba'lan inilah dikatakan nama Ba'labak itu lahir. Ba'labak. Jadi Ba'lan ini adalah patung daripada emas, dan dikatakan bahawa patung ini menyerupai seperti badan manusia tetapi berkepala lembu, ada tanduknya dan sebagainya kan. Dan hasil daripada penggalian ekologis kan, mereka telah menjumpai jenis-jenis bentuk-bentuk begini kan, yang banyaklah di kawasan tersebut. Jadi ini nak menunjukkan bahawa memang benda ni adalah sebenarnya memang begitu. Jadi Ba'lan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Ilyas kepada kaum ini untuk mengatakan, memberitahu kepada mereka bahawa penyembahan ini adalah satu benda yang sesat dan mereka mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah, sebab itulah disebutkan situ kan, atad'una ba'lan wa tazaruna ahsanal khaliqin. Itu muka surat yang sebelum daripada ini, itu muka surat 450. Sekarang kita akan baca muka surat 451, apa kata mereka bila Nabi Ilyas ni berkata begitu, mengajak mereka kepada yang benar. Lalu mereka berkata apa? Fakazzabuhu. Sama saja kan, iaitu mereka ini akan mendustai. Mendustai artinya ialah mengatakan bahawa Nabi Ilyas ni bohong. Ilyas ni bohong. Kemudian dia kata fakazzabuhu, mereka mendustai, mengatakan bohong, fa innahum lamuhdharun, dan Allah terus mengatakan kepada mereka bahawa mereka ini akan diheret, akan dihisap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan diseksa nanti, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diheret, bila disebut diheret ni erti apa? Iaitu mereka tak nak attend, mereka tak nak datang, mereka tak nak tak mau dihisap, maka malaikat akan mengheret mereka. Itu sebut kata lamuhdharun. Hadara, hadir, muhdar iaitu orang yang dibawa, yang diheret datang walaupun dia tak nak datang. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Jadi Allah sebut kan, kecualilah orang-orang yang tidak diheret ni, orang-orang yang selamat ni ialah orang-orang yang iaitu ibadallah, menjadi hamba Allah yang mukhlas, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kita tengok kan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan ini, iaitu apa? Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan ke atasnya pada orang-orang yang lain. Jadi maksud kat sini apa? Maksudnya ialah apa? Iaitu maksud daripada ayat ni, itu ayat 129 ini ialah Allah Ta'ala kekalkan, jadikan sebutan Nabi Ilyas ni minta maaf ya, burung dia kuat sangat kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ini tu, Allah Ta'ala jadikan sebutan Nabi Ilyas ni hingga ke akhir zaman, harum sehingga ke akhir zaman. Itu maksud perkataan wa tarakna alaihi fil akhirin. Kemudian salamun ala Ilyasin, Allah Ta'ala sebut salamun ala Ilyasin, dan keselamatanlah, kesejahteraanlah untuk Ilyasin. Dan jadi kalau kita tengok kan dalam mushaf tu kan, dia akan tulis itu alif lam kemudian yasin gitu kan. Jadi kalau ikutnya kenapa dia tulis macam tu? Kan itulah sebenarnya penulisan mushaf. Jadi oleh kerana itulah maka ulama ada pelbagai penafsiran terhadap Ilyasin. Apa maksud Ilyasin? Kenapa dia tak sebut Ilyas? Kenapa ada sin di belakang tu, Ilyasin? Jadi ada bacaan pula, bacaan dia tak baca Ilyasin, dia baca Aliyasin gitu. Aliyasin. Jadi wassalamun ala Aliyasin, dia tak sebut Ilyasin. Memang pendapat yang ramai, pendapat majoriti ulama mengatakan bahawa bahawa maksud Ilyasin di sini ialah maknanya keluarga Ilyas ataupun orang yang beriman bersama dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi mereka tu digelar sebagai Ilyasin. Maknanya ramai, kalau ikutnya ramai, iaitu ramai kerana apa? Pengikutnya yang bersama-sama dengan dia, maka semua tu dipanggil sebagai Ilyasin. Okey. Jadi ada juga pendapat yang agak ni kan tidak diterima lah, tapi ada pendapat mengatakan bahawa Al-Yasin tu maksudnya ialah keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pendapat itu ditolak oleh ramai daripada ahli tafsir. Kemudian inna kadzalika najzil muhsinin. Allah Taala sebut lagi kan benda yang sama kan dengan apa yang disebutkan sebelum daripada ni, iaitu apa kan? Iaitu inna kaza, begitulah Allah Taala membalas orang-orang yang muhsin. Semalam kita dah sebut lah.
apa erti muhsin? Dari perkataan ihsan. Jadi orang tu dipanggil orang yang muhsin. Innahu min ibadinal mu'minin. Allah Ta'ala kata dia adalah termasuk daripada hamba-hambaku yang beriman. Juga kita telah ceritakan juga, iaitu pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kan kita tengok pujian-pujian Allah ni, Allah Ta'ala menyebutkan Nabi, Allah Ta'ala menyebutkan pujian, semua ni adalah merupakan, kita nak katakan apa, tasliyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ceritakan sebenarnya engkau wahai Muhammad bukan engkau keseorangan saja, dan bagaimana Allah Ta'ala ni kan menyelamatkan, Allah Ta'ala memberi pembalasan yang baik, Allah Ta'ala memberi keselamatan, salamun, dan memberi ucapan salam, dan Allah Ta'ala kekalkan nama sehingga hari kiamat kan, nama-nama orang-orang yang baik ni. Walaupun mungkin pada masa sekarang ke, masa mereka ni berdakwah ke, masa mereka menyeru ke kan, masa mereka mengajak kepada Islam, mungkin kadang-kadang orang tak suka, kaum dia tak suka. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy pada mula tak suka kan, nama dia jatuh, dituduh dengan macam-macam kan. Tetapi akhirnya siapa yang kekal? Siapa yang akan dicela? Iaitu Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya kan. Tetapi siapa yang naik namanya, yang dikekalkan namanya. Jadi Allah Ta'ala ini berkuasa kan, dia boleh buat apa saja kan kalau dia kehendaki. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala telah membuat satu penjelasan kat sini kan, iaitu apa kan, salamun ala, salamun ala, salamun ala, kemudian inna kazalika najzi, inna kazalika, kemudian innahu min ibadina. Begitulah kan kekuatan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang akan bawa Islam, insya-Allah, sehingga kiamat. Oleh kerana itu jangan ragu-ragu, walaupun kita kadang-kadang menghadapi kesukaran, kesusahan dan sebagainya, maka insya-Allah bersabar. Seterusnya ialah apa? Wa inna lutan laminal mursalin. Cerita sekarang berpindah kepada Nabi Lut AS pula. Dah habis Nabi Ilyas, sekarang berpindah kepada Nabi Lut AS. Allah Ta'ala kata apa? Bahawa Lut ini, wa inna lutan laminal mursalin. Kita sebut sebelum daripada ni, Lut ni, Nabi Lut ni adalah salah seorang daripada anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Itu pendapat yang paling kuat lah, anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Jadi dia telah bersama, dia beriman kepada apa yang diajar, diseru oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian dia telah berhijrah bersama-sama dengan Nabi Ibrahim daripada mana? Daripada selatan Turki pada masa sekarang lah, ke satu tempat iaitu di Palestin. Jadi mereka ni berada di Palestin bersama dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dia telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Sodom. Kaum Sodom ni ialah di Laut Mati. Laut Mati ni kita kata taklah jauh sangat daripada Palestin tu, daripada Baitul Maqdis. Tetapi kita lihatlah di sini kan bagaimana kan Allah Subhanahu Wa Taala ni mengirimkan, mengutuskan dan sebagainya kan kepada tempat-tempat yang tertentu. Sebagaimana Nabi Ilyas tadi dihantar ke Ba'alabak. Kemudian Nabi ini dihantar ke mana? Nabi Lut ni dihantar ke mana? Dihantar ke Sodom. Jadi mereka ni akan patuh kan, dan mereka ni memang ada keinginan, mereka ni akan sentiasa kan untuk pergi ke mana saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diutuskan oleh Allah Taala. Jadi sepatutnya inilah pengajaran kepada kita kan, iaitu apa? Kita kena berfikir sentiasa kan, di manakah ada lagi manusia yang memerlukan kepada Islam kan. Jadi kita mesti pergi kan, sepatutnya kan, tani mesti pergi, tani ni bahasa Brunei, maknanya tani mesti pergi kan ke tempat tu. Sepatutnya jangan berfikir supaya orang tu datang ke tempat kita kan. Tapi jika sekiranya kita ada sesuatu, kita ada mesej, kita ada ilmu, kita ada kefahaman, dan orang tempat tu yang tak faham dan sebagainya, maka kita sepatutnya pergi ke tempat tu, bukan menunggu mereka ni datang ke tempat kita. Sebagai da'i mesti pergi. Tapi kalau dalam ilmu, sebagaimana kita cerita sebelum ni lah, mestilah didatangi. Tapi dakwah mestilah dipergi, bukannya mesti ditunggui. Seterusnya, wa iznajjainahu wa ahlahu ajma'in. Allah Ta'ala beritahu terus kan, iaitu apa? Allah Ta'ala selamatkan dia. Cerita detail tak diceritakan di sini, dicerita di tempat lain. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya, semuanya kecuali illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang, iaitu yang tidak diselamatkan, iaitu isterinya. Allah Ta'ala sebut kat sini ajuz. Ajuz ni menunjukkan kepada tua iaitu seorang perempuan tua. Ajuz ni digunakan untuk perempuan saja. Kalau lelaki dia kata syekh, iaitu seorang yang tua dipanggil syekh. Kalau lelaki, kalau perempuan dipanggil ajuz. Ajuz ni untuk perempuan. Jadi tinggal, Allah Ta'ala tak sebut nama ni, Allah Ta'ala tak katakan bahawa isterinya, tapi Allah Ta'ala kata kecuali adalah perempuan tua seorang tu yang minal ghabirin. Ghabirin tu makna al-bakin. Al-baqi maknanya tertinggal. Tertinggal tu maknanya bukan tertinggal lupa tak, tapi tertinggal maknanya dia nak duduk situ, dia nak bersama dengan orang-orang yang jahat tu kan, dia nak bersama dengan orang-orang yang tu. Dia isteri Nabi, nampak tak? Itu isteri Nabi Lut alaihissalam, tapi Allah Ta'ala perintahkan tinggalkan dia. Kenapa? Dia nak bersama sangat dengan geruk-geruk yang tidak mahu beriman tu, walaupun dia isteri Nabi.
Kemudian summa dammarnal akharin, dan kemudian Allah Taala kata kami hancurkan semua yang tinggal sana tu. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Allah Taala berkata sekarang ni wa innakum tu ikut asalnya kum tu ialah iaitu Quraisy, iaitu orang Mekah kan. Orang Mekah ni dia suka berjalan bukan suka berjalan kan suka, bukan makan angin, bukan travel, bukan, tapi bisnes. Dia pergi bisnes ke Yaman, dia pergi bisnes ke Syam, jadi dia akan lalu kawasan tu, tempat laluan jadi Allah Taala kekalkan tempat tu kan, iaitu laut mati tepi laut mati Sodom tu. Jadi mereka akan tengok kat situ kan, laut mati kan, bahrul mayyit laut ni mati. Kenapa laut ni mati? Itulah tempat di mana ditenggelamkan kaum Nabi Lut yang telah engkar, yang telah jahat, yang telah buat satu benda yang teruk tu kan. Jadi Allah SWT tenggelamkan mereka. Jadi orang Arab ni lalu musbihin ni waktu pagi kalau ikutnya kan, tetapi dalam tafsiran dia kata ialah waktu siang hari. Kemudian disebutkan selepas tu lagi, iaitu apa? Iaitu wabil laili, dan juga pada waktu malam. Maknanya kadang-kadang waktu malam mereka sampai kat situ, kadang-kadang waktu siang mereka sampai kat situ kan, waktu pagi kan. Jadi ni nak menunjukkan apa? Bahawa kan benda ni dilihat oleh orang Quraisy, tanda-tanda apa yang telah berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihi salam yang telah dihancurkan tu. Jadi Allah Taala kata kamu lalui tempat tu musbihin bil laili, tapi yang pentingnya apa? Afala ta'qilun, kamu tak berfikir ke? Jadi inilah cabaran untuk kita kan. Kita ni pergi travel, pergi selfie, pergi wealthy sana kan, pergi sana semua tu, sepatutnya kita juga ambil pengajaran. Ambil pengajaran apabila kita lihat tu kan, beginilah kaum jika sekiranya mereka ni menentang Allah Subhanahu Wa Taala, beginilah yang berlaku jika sekiranya mereka gini dan sebagainya kan. Bukannya kita just untuk ambil gambar, balik tunjuk, dan kemudian masuk dalam Facebook, masuk dalam IG, kita dah pergi kat sini dan sebagainya kan. Tak kan, pengajaran tu lebih penting lagi untuk kita semua. Jadi Allah Taala kata kat sini apa dia? Iaitu afala ta'qilun, kena berfikir kena berfikir apa? Tentang inilah nasib yang menimpa orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna yunusa. Sekarang kita pergi pula kepada Nabi yang ketiga. Jadi kita ni kan dalam muka surat ni saja, yang pertama ada Nabi Ilyas, yang kedua ada Nabi Lut, yang ketiga sekarang Nabi Ilyas. Sampailah kepada penghujung muka surat ni, kita akan tengok kisah Nabi Ilyas, dan kemudian sampailah akhir hujung tu, sedikit Allah Taala timbulkan persoalan untuk ditanya kepada orang-orang kafir, ataupun kalau mereka tak nak membaca pun, kita ajukan benda-benda ni kepada mereka kan, ataupun kepada kita lah, at leastnya kan kita ni dapat kefahaman bila kita baca Quran ni. Iaitu sekarang kita pergi dulu kepada Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Yunus. Iaitu Nabi Yunus ni ialah seorang daripada Nabi yang diutuskan oleh Allah daripada Bani Israel. Dia daripada Bani Israel, dan dikatakan diutuskan lebih kurang 800 tahun sebelum daripada Nabi Isa alaihi salam. 800 tahun bukan 8 hari, bukan 8 bulan, bukan 8 tahun, 800 tahun ataupun 8 kurun sebelum daripada Nabi Isa AS. Diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Yunus ni ke satu tempat nama dia Ninawi. Ninawi ni dalam bahasa Inggerisnya Nineveh gitu kan, Nineveh. Dia ni terletak di tepi sungai Tigris di Iraq, di utara Iraq, hampir dengan sempadan Turki sekarang ni. Di tepi satu bandar nama dia Mosul ataupun Mosul dalam bahasa, ditulis dalam bahasa Inggerisnya ialah Mosul, Mosul. Jadi di tepi bandar ini ada satu kampung nama dia Ninawi. Ninawi itu ialah tempat di nama Nabi Yunus alaihi salam diutuskan. Dulu dia lah satu bandar yang besar. Kita nak tahu bandar besar ni, kita akan tengok selepas daripada ni kan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ni. Jadi di mana di Ninawi inilah Allah Taala utuskan Nabi Yunus, nama dia Yunus bin Matta, ataupun ada dikatakan kalau mengikut dalam Taurat, dalam apa yang dikata namanya ialah Yunan bin Matta. Kita ada cerita menarik tentang ni, iaitu cerita Adas yang pergi ke Taif tu. Dia ni adalah beragama dia daripada tempat yang sama, itu Ninawi. Dia ni Kristian, Adas ni, tapi cerita dia panjang, bukan kita nak cerita di sini lah. Tapi nak cerita Nabi Yunus ni daripada Ninawi, dia ni bin Matta, dan dia ni diutuskan ke tempat tu. Okey, dia pun pergi ke tempat tu. Kemudian dia mengajak orang tempat tu di Ninawi tu untuk beriman, tapi mereka ni tak nak beriman. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kata, iaitu mereka akan diturunkan azab ke atas mereka tu dalam masa 3 hari. Tetapi dalam masa 3 hari tu, bila dekat cukup 3 hari tu kan, Nabi Yunus alaihi salam ni dia meninggalkan tempat tu, dia lari daripada tempat tu. Sedangkan
kalau ikutnya Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi menyuruh dia meninggalkan tempat tu, tapi dia dah lari. Awal-awal dia dah lari kan. Mungkin ada cerita, ada riwayat mengatakan dia dah tak dapat terima kenapa kaum ni tak nak beriman juga kan. Akhirnya dia lari, dia naik kapal. Dia lari naik kapal dan kemudian berlakulah apa yang berlaku kan. InsyaAllah kita akan baca sekarang kan. Iaitu Yunus ni Allah Ta'ala kata la minal mursalin, dia seorang rasul. Kemudian idza abaqa ilal fulkil mashhun. Abaqa ni ialah apabila seorang seorang hamba lari daripada tuan dia, kita panggil dia abaqa. Jadi di sini Nabi Yunus lari bukan dia hamba, tapi dia lari ni maksudnya lari daripada kaum dia sebelum mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala gunakan perkataan abaqa seolah macam dia ni larilah sebab dia hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya dapat izin daripada Allah Taala, kemudian barulah dia lari daripada situ kan. Kemudian dia abaqa illal fulkil mashhun, kepada satu kapal yang penuh. Jadi kapal tu cerita kapal bot ke besar mana wallahu alam bisawab, Allah Taala tak ceritakan, tapi fulki. Jadi kapal tu tiba-tiba macam berat kapal tu kan. Jadi bila berat, tengah berjalan tu berat kapal tu. Pelik lah kan Ada yang kata gelombang besar lah, tapi kawasan tu kalau ikutnya tidak ada laut lah kan, tapi ada satu tasik yang besar. Dan kemungkinan banyak pendapat ulama lah, itu tak penting sangat, tapi dikatakan di atas sungai Tigris tu dia ada tasik besar. Jadi tasik tu ada kapal, ada perahu yang berjalan. Jadi Nabi Yunus nak lari, tiba-tiba kapal tu jadi berat macam berat. Masyhur ni penuh dengan muatan kalau ikut masyhur Kemudian fasahama ni cabut undi. Jadi mereka pun cabut undi lah kan, kena mengundi lah kan, siapa ni kan. Fakana minal mudhadin. Jadi apa kan, jadi tiba-tiba Nabi Yunus ni dia ni menjadi mudhadin. Mudhadin tu ialah orang tercabut undi. Tengok naik nama dia. Ada riwayat kata daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan daripada Wahab Ibn Munabbih, dia kata ialah 3 kali benda ni berlaku. Jadi bila cabut apa lagi kan, orang pun nak kena campak lah dia kan. Jadi faltaqamahu alhutu wa huwa mulim, lalu dicampakkan dia. Ringkas ceritanya, faltaqamahu ditelan, dia terus disambar. Faltaqama tu terus makna dengan cepatnya disambar oleh hut. Hut ni ikan yang besar. Ikan apa jenis itu pauh, wallahu alam bisawab, itu bukan penceritaan kita kan, tak penting. Kemudian wahwa mulim ni artinya man yulamu, orang yang dicela. Jadi maknanya dia dalam keadaan dicela lah, dimarahi, tak disukai lah kan. Sebab apa kan, kalau ikutnya mana Allah Ta'ala, ada yang kata Allah Ta'ala lah kan yang dah marahlah kepada dia kan. Kenapa dia lari kan, sedangkan Allah Ta'ala tak izinkan lagi. Falaula annahu kana minal musabbihin. Jadi Allah Ta'ala kata kalaulah tidak kerana dia ni musabbih. Musabbih ni artinya orang yang banyak bertasbih. Jadi ulama tafsir kata banyak bertasbih sini ialah Nabi Yunus ni orang yang banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bila dia masuk dalam ikan tu, dalam perut ikan tu kan, so dia ada doa Nabi Yunus yang masyhur tu kan. Jadi akhirnya tak perlu ceritakan, insya-Allah di tempat lain nanti kita, tapi dia banyak musabbihin. Dia ni musabbih, dia bertasbih puji Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kemudian lala bisa fi batnihi, kalaulah dia ni bukan orang yang jadi banyak bertasbih, banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala kata dia akan kekal duduk dalam perut ikan tu. Berapa lama? Ila yaumi yub'atsun, makna sehingga akan mati, dan sehingga hari kiamat dia akan bangkitkan. Bukan sampai hari kiamat ikan tu tak mati, bukan, tapi maksudnya dia akan matilah dalam perut ikan tu, dan kemudian dia akan dibangkitkan nanti sebagai orang-orang yang macam tak mendapat izin lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggalkan tempat tu. Kemudian fanabaznahu bil ara, Allah Taala kata kami yang campakkan dia ke mana tu. Mana ikan tu lah yang campak, tapi atas perintah kami Allah Ta'ala campakkan dia bil ara, di satu tanah yang pantai yang kosong. Kemudian wahuwa sakim, dalam keadaan dia sangat sakit. Kenapa sakit dalam badan ikan tu kan, lama kan. Ada pendapat kata ialah 1 hari, ada pendapat kata 3 hari, ada pendapat kata 7 hari, ada pendapat kata 20 hari, dan ada pendapat yang dahsyat lagi 40 hari. Jadi memang sakit lah kan sakit dalam perut ikan tu. Jadi cuba tengok ada dalam internet ada ceritakan ada orang yang ditelan ikan lah, macam-macam kan. Jadi bila masuk dalam perut ikan tu memang dahsyat kan. Kalau ikan tu besar, masuk dalam perut ikan tu kan, berapa lama orang tu boleh hidup kan, dan sebagainya kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang nak seolah macam hukum lah kan, memberi pengajaran lah kepada Nabi Yunus alaihissalam ni. Kenapa kesalahan dia? Kerana dia meninggalkan kaum dia dalam keadaan Allah Ta'ala belum izinkan dia. Jadi begitulah juga pengajaran pengajaran untuk kita lah kan, yang kita boleh ambil sepatutnya. Kita jangan putus asa, insya-Allah. Seterusnya cerita apa kan, Allah Ta'ala kata fanabaznahu bil ara fahuwa sakim. Lepas tu wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin.
Selepas daripada tu apa terjadi? Iaitu bila dia dah terdampar kat situ, kat pantai tu kan, maka akhirnya apa? Akhirnya tumbuh, Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuhkan alaihi syajaratan, tumbuhkan di tepi dia tu satu pokok daripada yaktin. Yaktin ini banyak penafsiran, tapi kalau ikut daripada bahasa Arab, yaktin ni ialah satu pokok yang tidak mempunyai batang. Pokok yang tak ada batang dipanggil yaktim. Jadi apa jenis pokok tu? Wallahu a'lam bissawab. Ada yang kata pokok labu, ada yang kata pokok ni, tapi sebenarnya apa-apa saja yang menjala, dia adalah dinamakan sebagai yaktim. Jadi dia ceritakan, dia kisahkan, iaitu kan, maka dia mengeluarkan buah, pokok tu mengeluarkan buah, dan buah tu dimakan dan juga diminum oleh diminumlah oleh Nabi Yunus alaihi salam, sehingga dia pun kembali segar dan kembali baik kan. Jadi pernah saya kan menghadiri satu conference, di mana dalam conference tu ada seorang yang bukan Islam, dia daripada Sarawak, dia membuat kajian kan. Apakah kajian dia, topik kajian dia ialah apakah pokok yang dimakan oleh yang tumbuh di tepi Nabi Yunus tu, dan pokok tu daripada jenis apa. Jadi dia buat kajian semua, kajian dia kan. Akhirnya dapatlah kan dia, iaitu sejenis labu. Sebab dia kata ada banyak sangat jenis labu. Jadi labu apa pula tu yang tumbuh tu kan, yang dipanggil yang yaktim tu. Jadi yaktim tu ialah nama yang lebih general sikit kan. Jadi ada macam-macam penafsiran lah yang boleh sampai ke situ. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lepas daripada tu dia patah balik ke tempat kaum dia tu. Jadi ceritakan, kalau dalam satu tafsir dia ceritakan begini kan, selepas daripada 3 hari tu Nabi Yunus pergi, tiba-tiba kaum dia ni dah insaf. Kaum dia insaf ni mereka semua jadi beriman, tapi mereka mencari Nabi Yunus tak ada dah. Jadi Nabi Yunus ni dikatakan kembali semula ke tempat kaum tadi tu. Tengok-tengok mereka ni, jadi mengajak mereka kepada Islam, mereka ni dah beriman. Jadi beriman tu bukan sedikit bukan sedikit, iaitu 100,000. Allah Ta'ala sebut sini bilangan, number kan, 100,000 atau lebih. Jadi artinya Masya Allah kan, 100,000 dahsyat kan. Maknanya orang pada masa tu dah sangat ramai kan, bukan sikit bukan sikit-sikit kan. 100,000 orang beriman. Bayangkan kita sekarang dapatkan 100,000. Kalau zaman moden ni kan, dengan ada telekomunikasinya, dalam medsosnya, ada media sosial kan, kita ada Instagram, kita pun tak dapat macam mana kita nak ubah orang kan daripada tidak Islam sebagaimana ni kan, boleh menjadi Islam. Jadi sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah usaha daripada kita berusaha ataupun tidak, itu yang penting. Kemudian seterusnya apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut situ lagi fa amanu famatta'nahum ilahin. Mereka tu semua beriman, tu yang pelik kan. Masya Allah kan, ramainya beriman kan, 100,000 ataupun lebih tu beriman, dan kemudian Allah Ta'ala kata kami berikan kepada mereka kepada satu tempoh masa yang tertentu. Sebab apa? Selepas daripada itu dah lama manusia ni mulalah sesat kembali kan, ada yang sesat dan sebagainya kan. Jadi fastaftihim, habis kat situ cerita pasal Nabi Yunus. Kemudian kita masuk pula cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tanya mereka. Sekarang cerita beralih kepada dakwah Nabi kepada orang Quraisy kan. Jadi sekarang ni, apa salah satu daripada tuduhan yang dikatakan oleh orang Quraisy ni kan kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata ialah apa kan, iaitu Allah Taala ni ada anak. Orang kafir, orang musyrik dan sebagainya kan, mereka kata Allah ni ada anak. Yang keduanya, Allah Taala ni ada malaikat, tapi malaikat ni adalah perempuan. Dan Allah ni macam-macam dia kata. Jadi Allah Taala sebut ni, fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Dia kata Allah ni ada malaikat tu perempuan, tapi mereka ni pula, kita ni ada anak kita lelaki. Jadi sebab tu mereka tak suka perempuan. Gitu kan. Jadi al-banat al-banun. Jadi mereka ni beri kepada Allah ni ada malaikat, jadi malaikat ni perempuan. Bila pula dia kata malaikat ni perempuan? Jadi sebab tu Allah Taala tanya kat sini kan, am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Mereka tengok ke masa Allah Taala menciptakan malaikat tu, mereka ada ke syahidun ke mereka ni? Tidak kan. Ala innahum min ifkihim la yakulun. Memang Allah Taala kata mereka ni memang mengarut. Mereka ni berkata dengan kata-kata yang mengarut. La yakulun ifka. Ifku ni pembohongan. Kemudian Allah Taala kata waladallahu wa innahum lakazibun. Mereka kata Allah ni beranak. Kemudian wa innahum lakazibun. Allah Taala kata mereka ni penipu. Kemudian astafa al-banati 'alal banin. Kemudian Allah Taala ni pilih pula anak perempuan, anak lelaki beri kepada mereka. Itulah pembohongan dan kejahatan orang-orang, di antara kejahatan-kejahatan yang dikatakan oleh orang Quraisy, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang tidak suka kepada
Islam. Sebab tu sampai sekarang kita tengok kan, orang-orang putih melalui kan, orang kafir kan, melalui filem-filem mereka akan buat, biasanya kan malaikat ni ialah perempuan dengan ada sayapnya sebagainya. Mereka buat patung-patung besar kan. Saya pernah pergi ke island kan, di tengah-tengah pada island tu ada satu patung besar situ, dibuat patung tu dan dibuat malaikat gambaran malaikat dan perempuan ada sayap. Dan kita tengok di mana-mana pun macam itulah cara pemikiran mereka kan, yang sesat, yang dongeng, yang subhanallah kan, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada tuturan mereka. Setakat itu saja untuk hari ini, insya-Allah kan, 30 minit kan, nak tengok ataupun tak sempat nak tengok ke, sharekan dalam link-link you orang kan, insya-Allah kan, antum semua kan, saya letak saja link supaya orang tengok, supaya orang siapa nak bacalah kan, dan edarkan, sebarkan sebanyak mungkin, insya-Allah. Setakat itu saja, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.